Baik. April Fool ni tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya dalam satu hadis baginda menyebut wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailul lahu wailullah. Nabi kata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahawa sanad hadis ini sebagai hasan. Nabi kata apa? Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Nabi kata celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum ketawa ke atasnya. Dia buat satu benda, Nabi kata celakalah kepada jenis manusia ataupun satu kumpulan manusia yang mana dia bercakap, dan benda yang dia bercakap tu adalah benda dusta, benda bohong, dan tujuan dia bercakap benda bohong itu supaya kaum itu ataupun manusia itu ataupun sekumpulan manusia ketawa di atas perbuatan dia. Dan Nabi sambung lagi wailullah wailullah. Nabi kata celakalah bagi dia dan celakalah bagi dia. April Fool ni bukan lagu tu, kan? April Fool ni kita buat olok-olok dekat orang, kita buat benda-benda apa istilah orang putih, prank. Tak, kita buat benda-benda yang olok-olok. Bila kena dekat dia, bila orang tu masuk perangkap kita ketawa. Yang ni dalam TV pun ada, kan? Dalam beberapa rancangan TV, kalau tuan-tuan tengok benda tu ada. Dan ini bukan datang daripada ajaran Islam. Dan Nabi sebut perkataan kepada orang yang buat kerja lagu ni, wailullah wailullah, celakalah bagi dia, celakalah bagi dia. Maknanya tuan-tuan, kita pun hari ni pun kita tak boleh buat kerja lagu tu. Contoh apa dia? Contohnya tuan-tuan sekalian, katalah kawan kita satu hari dia baru beli kasut. Kasut apa paling mahal? Nike. Paling mahal ke? Katalah kasut apalah, tak kira lah kasut apa, kasut mahal dia beli hari tu. Kita tahu yang kawan kita ni baru beli kasut. Pergilah semayang dekat masjid. Yang kawan ni mula duk cari tempat nak parking kasut tu, tempat yang paling strategik. Nak bawa masuk dalam masjid. Dekat Malaysia ni orang tak bawa masuk dalam masjid. Kalau dekat Mekah tak apa, biasa dah orang bawa masuk dalam masjid. Mekah Madinah, bubuh dalam plastik bag bawa masuk. Dekat Malaysia orang buat lagu tu, orang gelak lah. Dia pun duk cari, dia parking kat mana-mana. Yang kita ni nak usik dia. Kita nak usik dia tuan-tuan. Dia pun masuk, kita masuk dengan dia sekali. Kita pun duduk dalam 5 minit dalam masjid, kita pura-pura keluar daripada masjid, pergi ambil kasut, sembunyi, bubuh dalam kereta kita. Pasal apa? Sebab nak usik kawan tu. Habis semayang, kawan tu keluar, tuan-tuan boleh tengok air muka dia macam mana, kan? Saya baru ni saya duduk tengok satu kasut Nike apa tu, harga 400. Saya kata kalau aku beli kasut ni, tak khusyuk semayang. Contohnya macam tu, tak khusyuk semayang. Memang tak khusyuk tuan-tuan. Selipar kita yang harga RM5 pun tak, harga RM20 pun tak khusyuk dah, apa lagi harga 400. Jadi tuan-tuan sekalian, kawan kita bila dia keluar ni muka dia berubah sebab kasut mahal, tiba-tiba hilang. Kita pun dah gelak dekat, kita ketawa dekat dia tuan-tuan sekalian. Maka itu termasuk dalam peristiwa yang bukan kita sahaja buat tuan-tuan, tapi sahabat duk buat dan Nabi tegur perbuatan itu. Nanti kita akan jumpa hadis tu. Sahabat ni dia tidur tu tuan-tuan sekalian ni, hak lain pergi ambil tali. Dalam satu kisah lain dia ambil anak panah, dia ambil panah kawan tu, dia pergi sembunyi tempat lain. Kira nak bergurau macam itu pun tuan-tuan sekalian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena berhati-hati dalam perkara yang macam ni. Contohnya tuan-tuan sekalian, kita tengok dalam satu hadis yang lain, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan sebagainya,
dan disebut bahawa hadis ini sebagai hadis yang sahih, la ya'khuzanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jadda. Dia kata tidak boleh seseorang daripada kamu mengambil barang saudaranya sama ada untuk bermain-main, la'iban, ataupun secara serius. Tak boleh ambil barang, Nabi larang, tak boleh ambil barang saudara dia sama ada ambil betul-betul curi, tak boleh, ataupun ambil nak bergurau dengan dia yang kita cerita tadi, tak boleh tuan-tuan sekalian. Itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tuan-tuan akan tengok bagaimana fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi umpamanya. Tuan-tuan boleh tengok dalam fatwa Syekh Atiyah Saqar umpamanya. Syekh Atiyah Saqar adalah bekas pengurusi lajnah fatwa Universiti Al-Azhar. Mereka berdua ni tuan-tuan, ulama besar contemporary ni, mengatakan bahawa antara sebab Islam ni satu agama yang melarang kita buat benda-benda macam ni, selain daripada menipu ni perangai syaitan, selain daripada buat nyaya ke orang ni, mempermain-mainkan orang ni perangai syaitan, dia kata bahawa Islam ni satu agama yang sangat mementingkan kita melihat consequences daripada perbuatan kita, akibat benda yang kita buat. Apa dia akibat dia? Kalau saya tak sebut pun, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube berapa banyak video yang orang tunjuk bila bergurau ni akhirnya dia jadi benda lain. Macam-macam lah orang duk tunjuk macam mana bergurau tiba-tiba betul-betul jadi. Kadang-kadang kita bergurau tiba-tiba ada orang tak boleh terima benda tu, akhirnya menyebabkan perceraian suami isteri. Kadang-kadang kita bergurau, kita ingat kawan kita boleh terima bergurau macam tu, tapi kawan tu tak boleh terima, akhirnya menyebabkan adawah, menyebabkan perbalahan, permusuhan dan sebagainya, sakit hati, tersinggung. Maka sebab itu Islam ni satu agama yang sangat mementingkan kepada kita melihat natijah daripada perbuatan yang kita buat tu. Baik, umpamanya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam hadis Imam Abu Daud dan sebagainya, dia mengatakan bahawa waman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha. Dia kata siapa yang ambil tongkat saudaranya, maka hendaklah dia mengembalikannya. Maknanya buat orang lain takut pun tuan-tuan sekalian tak boleh, walaupun tujuan itu adalah untuk bergurau senda. Contoh apa dia? Kita bergurau tuan-tuan dengan kawan kita, kita buat hantu. Siapa yang ikut kuliah saya pernah cerita kan, kita buat hantu, kita usik yang macam kawan saya duk buat tu. Sekolah asrama, dah tepi pantai, angin kuat, gantung bantal golek yang diselimutkan dengan kain cadar putih, ikat betul-betul bagi nampak bulat macam kepala kan, gantung tinggi antara pagar gelanggang tenis belah kanan tu dengan pokok belah kiri, jalan raya lekuk tengah. Angin kuat, pantai belah Penang angin tak kuat, pantai belah Terengganu tuan-tuan boleh tahu angin cukup kuat. Hantu tu memang real, dia melayang, betul-betul melayang. Para ulama dia bincang benda-benda macam ni tuan-tuan, sebab hadis ni dia cerita bahawa tak boleh buat. Maka para ulama dia bincang kenapa tak boleh buat. Maka kesimpulan dia tuan-tuan sekalian ialah antaranya, tuan-tuan boleh tahu dah orang tu ada jantung ke tak ada jantung? Jantung ada lah, penyakit jantung ada ke penyakit jantung? Ada penyakit jantung ke tak ada penyakit jantung? Kita tak tahu. Mungkin orang tu ada darah tinggi kecil sikit-sikit, tak apa. Kalau darah tinggi yang kronik macam mana? Kan? Ada orang dia tak boleh terkejut, ada orang dia tak boleh happy sangat, seronok sangat pun tak boleh. Kita pun pelik, ada juga orang tak boleh happy sangat kan. Tapi manusia ni macam-macam. Maka perbuatan kita yang bergurau macam tu menakutkan orang, walaupun kita bukan berniat jahat, kita berniat baik. Niat baik macam mana? Nak bergurau, nak seronok. Tapi kita tak tahu bahawa adakah permainan yang kita buat tadi kemudiannya berakhir dengan elok atau berakhir dengan tidak elok. Maka benda-benda yang macam ni tidak dibenarkan dalam agama, sebab dia boleh menyebabkan permusuhan, dia boleh menyebabkan kematian, dia boleh menyebabkan kecederaan, dia boleh menyebabkan sakit hati, tersinggung dan sebagainya.
Maka sebab itu Islam ni satu agama, dia sangat-sangat mementingkan benda-benda macam ni. Termasuk tuan-tuan sekalian, disebut dalam satu hadis Abu Daud, Imam Ahmad dan sebagainya, dan para ulama hadis mengatakan hadis ini sebagai hasan. Dia kata la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima. Dia kata tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakutkan muslim yang lain. Tak boleh. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa duk menakut-nakutkan anak kita, itu jangan duk buat kerja lagu tu. Jangan duk buat. Jadi sikap kita orang Melayu yang sekarang pun masih ada, yang menakut-nakutkan anak, dia tutup lampu, dia kata hantu dia kata. Perbuatan macam tu ada satu perbuatan yang termasuk dalam hadis ni. Sama ada kita menakut-nakutkan itu, kita serius sebab nak suruh anak kita cepat-cepat turun semayang dan sebagainya, ataupun kita bermain-main dengan anak-anak kita, pun tak dibenarkan dalam agama.